Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi Salikin, Matematik SSM Tingkatan 3, Bab 8, Lokus dalam dua dimensi. So, hari ini Cikgu akan terangkan sikit apa yang dikatakan sebagai lokus dan beberapa contoh lokus dalam kehidupan seharian. Okey? Dah sedia? Let's go. Okey, lokus ialah lintasan satu set titik yang bergerak yang memenuhi syarat tertentu. Okey? Satu titik ni kalau dia bergerak dengan satu syarat tertentu, dia akan membentuk satu lokus. Okey, contoh Okey, warna kuning lah. Okey, ni titik Kalau titik tu dia bergerak tau, dia banyak bergerak dengan syarat tertentu, dia akan membentuk satu bentuk lah, dan bentuk itu dipanggil sebagai lokus. Okey, contoh. Saya bagi contoh Anggaplah bola ni. Bola ni satu titik lah Dan bola itu bergolek di atas lantai. So syarat dia ialah bola tu bergolek di atas lantai ke depan begini. Okey. Pergerakan bola tersebut membentuk satu lokus, di mana lokus tersebut ialah satu garis yang melintang selari dengan lantai ni. Okey, faham anggaplah bola tu satu titik dan bola tu bergerak di atas lantai. Okey, syarat dia bergerak di atas lantai dan pergerakan itu membentuk satu lokus di mana lokus itu berbentuk satu garisan yang selari dengan lantai. Okey. Manakala sekiranya bola itu dilepaskan dari satu tempat yang tinggi jatuh ke bawah, So dia akan bergerak, lepas tu bergerak, dia akan membentuk satu garis yang menegak begini. Dan garis ini dipanggil lokus. Sama dengan yang tadi. Lokus. Okey. Bola ni umpama satu titik lah Syarat dia bergerak, dilepaskan ke bawah. Okey. Dilepaskan ke bawah. Jadi dia bergeraknya bola tersebut membentuk satu lokus iaitu garis menegak begini. Okey, sekiranya bola tersebut pula, contoh lain, ditendang. Ni kaki. Ditendang, kan? Disepak. Dan bola tu bergerak. Dan pergerakan tersebut membentuk satu lokus yang berbentuk lengkuk. Okey? Okey, syarat dia apa tadi? Bola itu ditendang. Okey. Ditendang dan pergerakan bola tersebut membentuk satu lokus. Lokus tersebut berbentuk melengkung begini. So, yang ini dipanggil lokus. Jadi, lokus mesti ada syarat. Okey. Jadi, pergerakan titik tersebut akan membentuk satu lokus dengan syarat-syarat tertentu. Okey, macam yang pertama tadi. Okey, yang first ni tadi. Syarat dia apa? Bola tu bergolek di atas lantai. Okey, so lokus dia begini. Yang ni garis melintang. Yang kedua syaratnya tadi, bola dilepaskan ke bawah. Dia akan membentuk lokus menegak begini. Yang ketiga syarat dia, bola disepak dan membentuk lokus melengkung. Okey? Okey, kat situ lokus. Faham Jelas Iaitu lintasan satu titik yang bergerak yang memenuhi syarat tertentu. Mesti ada syarat. Alright. Dan yang bentuk yang terbentuk tu ialah dipanggil sebagai lokus. Okey, kita tengok contoh lebih faham insya-Allah. Okey, melukis lokus Alright. Untuk kes pertama kita ada sebuah kipas. Okey, kita letak satu titik pada hujung satu bilah kipas tersebut dan jarak kipas terdapat jarak daripada pusat kipas ke titik ini Jadi, apabila kita on kipas tersebut, maka titik ini akan bergerak pada satu jarak daripada pusat kipas tersebut. Dia akan membentuk apa? Bentuk apa? Bulatan. Ya ke? Okey, kita tengok Kita on saja kipas, so titik ini akan bergerak. Bergerak. Okey, kita on laju lagi dia akan bergerak. Akhirnya kita akan nampak dia membentuk satu bulatan. Yang berjarak sama daripada pusat dia. Iaitu pusat kipas ni.
Kipas mesti ada pusat dia kan kat sini kan. So, jarak dia akan sama. Okey. Jadi, bentuk yang terhasil ialah, atau lokus yang terhasil ialah berbentuk satu bulatan. So, bentuk ni dipanggil lokus. Okey, dan dia merupakan satu bulatan. Okey, syarat dia apa tadi? Satu titik bergerak, berjarak sama daripada pusat kipas tersebut. Okey? Okey, contoh yang kedua. Okey, kita ada pokok apple. Ada satu apple di atas pokok, kemudian dia jatuh ke bumi. Berdemak. Okey? Apakah lokus yang terbentuk? Daripada pergerakan apple tersebut jatuh ke bumi. Okey, dia akan membentuk begini. Okey, satu garis menegak. Ini adalah lokus dia. Okey, lokus pergerakan apple tadi. Okey, membentuk satu garis menegak. Okey. Okey, jadi ia membentuk satu garis menegak. Okey, nampak? Dia ada syarat-syarat tadi Okey, untuk kes pertama syarat dia apa? Satu titik yang bergerak berjarak sama daripada pusat. Okey, yang kedua ialah syarat dia apa tadi? Apple tu jatuh ke bumi. Okey. Faham Kita tengok contoh yang berikutnya untuk lebih faham lagi insya-Allah. Okey, seterusnya kes yang berikutnya ialah seorang atlet lontar peluru melontar peluru. Jadi pergerakan peluru tersebut membentuk satu lokus. Apakah bentuk lokus tersebut? Okey, so dia lontar dari sini. Dia akan pergi ke atas dulu betul. Kemudian baru dia jatuh ke bawah. Okey. Okey, kita lukis balik kat sini Dia naik atas, dia turun ke bawah. So yang ini ialah lokus dia. Okey, jadi yang bentuk yang terhasil ialah satu lengkuk. Okey Jelas Simple. Okey. Kes yang kedua, seorang lelaki seorang lelaki menaiki eskalator. Jadi apakah lokus yang terbentuk? Okey. Kita ambil kepala dia lah ni sebagai titik satu titik So dia mesti gerak di bawah kan? Dia gerak di bawah sampai ke atas. Jadi ni. Tu lurus. Jadi ini ialah lokus dia. Lokus yang terbentuk. Dan kalau kamu perasan, lokus tersebut selari dengan eskalator tersebut. Ni eskalator dia selari je. Berjarak sama. Bergerak sama je kan. Nampak? Selari dengan. Kalau eskalator tu sudut dia lagi besar, dia akan ikut juga. Okey, contoh kalau eskalator dia sudut dia begini. Begini, maka pergerakan lokus tersebut pun akan selari dengan sudut eskalator tadi. Okey, faham Okey, so yang terbentuk ialah garis lurus selari dengan eskalator tadi. Okey? Okey, jelas simple. Ikut saja syarat dia, kita tengok bentuk apa yang terbentuk tu. Okey. Alright, faham InsyaAllah. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak lukis lokus dua dimensi apabila diberi syarat. Okey, tapi kali ni kita nak buat pula, kita nak lukis pula lokus tiga dimensi apabila diputarkan pada satu garis. Okey, contoh kat situ. Diberi bentuk dia segi empat ni kan. Dan kamu bayangkanlah dia diputarkan 360 darjah pada garis AB ni. Kamu bayangkan kat sini, dia diputar. Ni pun dia putar kan. Apakah bentuk yang akan terhasil? Apakah bentuk yang akan terhasil? Okey, kita lukis balik Okey, kalau titik ni diputarkan pada satu jarak yang sama. Ni pun diputarkan pada satu jarak yang sama. Apakah bentuk yang terhasil tersebut? Setiapnya diputarkan. Dia akan membentuk satu silinder begini. Okey, satu silinder.
Okey. Dah anggaplah kat sini tadi dia punya garis AB. Maka bentuk yang terhasil ialah satu silinder. Apabila segi empat ni tadi diputarkan 360 darjah pada garis AB. Faham ni perlukan sedikit imajinasi lah. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Right? Okey, contoh yang terakhir. Sekarang kamu diberi satu segitiga dan kamu perlu putarkan dia 360 darjah pada garis AB. Alright, jom kita sama-sama buat. Okey, kita angkat kat sini. Titik ni kita putarkan 360 darjah begini. Ini kita putarkan lagi 360 darjah. Setiap titik ni kita anggaplah putar. Ini kita putarkan dia. Makin lama dia makin mengecil, mengecil. Okey, sekarang nampak tak bentuk yang terhasil? Bentuk apakah ini? Satu kon yang terbalik. Kita lukis balik kat sini. Satu bulatan di atas. Okey, itulah bentuk tiga dimensi yang terhasil. Yang ini ialah garis AB tersebut. Okey. Jadi, apabila segitiga ini diputarkan pada garis AB 360 darjah, ia akan membentuk satu kon. Okey, selesai. Senang saja topik ni Tenang saja. Okey, so kamu dah harap kamu faham berkaitan dengan lokus dua dimensi yang mana dia memerlukan syarat dan juga lokus tiga dimensi yang diputarkan pada satu garis. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.